Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu topik iaitu hubungan antara punca dan pekali. Okey, so kita lihat dekat sini, kita diberi satu persamaan kuadratik iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong, dan kita diberi punca-punca bagi persamaan kuadratik tersebut sebagai alfa dan juga beta, dan perkaitan di antara punca-punca tersebut dengan persamaan kuadratik ini diberi sebagai berikut. Yang ni ini adalah hubungan dia, macam mana kita nak kaitkan punca-punca dengan persamaan kuadratik yang diberi. Pertama sekali kita ada, ini adalah hasil tambah punca. A ni yang B ni adalah hasil darab punca, dan yang C ni adalah persamaan daripada punca-punca berikut. Nampak tak? Contohnya yang nombor C ni kan, kita ada X squared minus hasil tambah punca, yang ni bracket, lepas tu X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Bahagian ini, hasil tambah punca ini datangnya dari mana? Datangnya dari bahagian ini. Nampak datangnya daripada bahagian A, dan hasil darab punca datangnya daripada bahagian B. Kita hanya substitute sahaja apa juga hasil dekat sini. Ini kalau kita nak bentuk persamaan lah. Okey, so jadi kalau kita perhatikan bagi hasil tambah punca ini kita kena buat hasil tambah dan hasil darab ini kita kena buat. Ini biasa ditanyalah. So jadi untuk hasil tambah punca ini dia diberi sebagai negatif B per A, sementara hasil darab punca pula adalah C per A. Dan kita tahu dah A, B dan C itu datangnya dari mana? Iaitu datangnya daripada persamaan kuadratik ini. So once we know the A, B and the C values, dengan mudah kita boleh mendapatkan hasil tambah punca dan juga hasil darab punca. Dan kalau ada soalan tu kalau soalan itu bertanya pula tentang persamaan, maka kita boleh guna yang C untuk menjawab persoalan berikut. Okey, settle yang itu. Yang bahagian seterusnya pula adalah apabila kita nak mendapatkan proses di atas ini, kadang-kadang kita berdepan dengan mungkin soalan itu yang agak sukar, jadi kita perlu menggunakan berikut. Ini adalah identiti yang boleh kita gunakan. Contohnya, ni semua ada 5 Contohnya yang nombor 1 ini. Kita perhatikan nombor 1 ini, kita nak dapatkan alpha squared tambah beta squared. Alpha squared tambah beta squared. So, kalau kita lihat dekat sini sahaja, kita tak dapat jawapan. Sebab info yang kita dapat hanya apa? Hanya alpha tambah beta. Bukannya alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. So, jadi untuk mendapatkan ini, maka kita perlukan kembangan berikut, iaitu alpha tambah beta kuasa 2 tolak 2 alpha beta. Boleh? So, jadi kalau kita perhatikan dekat sini, alpha tambah beta, kita dapat tahu dari mana? Dari sini. Sementara yang alpha beta ini datangnya daripada mana? Daripada hasil darab dekat bahagian sini. Nampak? So, kes yang sama berlaku untuk 2, 3, 4 dan 5. So, it depends pada soalan apa yang dia nak, apa kembangan yang diperlukan, maka kita kena sesuaikan mengikut kesesuaian. So, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat, ini kuasa 2 semua. Yang nombor 3 ni dah ada kubik, kuasa 3. Dan lepas tu, yang nombor 5 ni kuasa 4 kan. So, kita gunakan sahaja kembangan ini jika perlu. Boleh? Okey, now kita pergi kepada contoh. Contoh pertama ini, soalan dia apa? Tentukan nilai P dan Q. Okey, apa yang kita ada sekarang? Yang pertama sekali, we are given quadratic equation. 3x kuasa 2 tolak px tambah q sama dengan kosong. Ini satu. Yang kedua, kita diberi punca-punca bagi persamaan. So, maksud dia, inilah alfa, inilah beta. Alfa ataupun beta ataupun alfa, tak kisah yang itu. So jadi bila kita nak tentukan punca dia dan kita diberi soalan yang macam ini, pertama sekali kita kena buat apa? Ini dua benda yang kita kena buat.
iaitu hasil tambah punca dan juga hasil darab punca. Hasil tambah punca macam biasa, kita ada negatif B per A, kita tulis dulu dan kita masukkan nilai. Nampak? Lepas tu yang hasil darab pun sama juga, tulis dulu C per A dan kita masukkan nilai. Tapi dalam kes ini kita kena tahu, kita kena ingat ya, alpha dan beta ni is given 2 dan 3 kan. So maknanya our left hand side here kita dah boleh isi nilai, iaitu 2 tambah 3. Yang ni pun 2 darab 3. Nampak? Cuma yang bahagian kanan ini, our right hand side, ini dia akan ada variable. Ya, akan ada variable. So jadi contoh ya, negatif B per A kan. Cuba tengok B tu mana. B tu adalah ni kan, negatif P. So negatif P, so kita masuk dekat sini. Lepas tu A tu mana? A tu 3. So 3. So okey lah kat sini. So sebab itulah kita dapat bahagian ini. Ya, so kita boleh lihat. So by using hasil tambah punca sahaja, kita terus boleh dapat nilai P. Boleh? Okey, now untuk hasil darab punca pula, apabila kita menggunakan cara yang sama macam tadi, we identify what is C, kita dapatkan apakah A, then kita akan dapat this part yang dalam kotak ni dalam kotak ini, dan kita masukkan semua dan kita selesaikan, akhirnya kita akan dapat nilai Q. Boleh? Okey, ini contoh yang pertama. Now kita pergi kepada contoh yang kedua. Kita lihat dekat sini. Apa soalan dia? Tentukan nilai Q. Okey, apa yang kita ada sekarang? Kita ada persamaan kuadratik kat sini. Lepas tu dia kata mempunyai punca-punca yang sama. Okey, ini adalah keyword dia, punca-punca yang sama. Jadi punca-punca yang sama ini merujuk kepada alfa sama dengan beta. Yang ini. Yang ni alfa sama dengan beta. Ini kena ingatlah. Ini keyword dia, ini adalah maklumat dia. Ya. So sekarang ni macam biasa kita akan buat dua benda. Apa dua benda tu? Hasil tambah punca dan hasil darab punca. Ya, ada dua dia. Ini penting. Dan seperti biasa, hasil tambah punca ni adalah negatif B per A dan hasil darab punca ni adalah C per A. So jadi, nampak tak kotak ini? Kotak ini adalah information yang kita peroleh daripada persamaan kuadratik ini. Nampak tak? A 3, B negatif 5 dan C adalah Q. So, sekarang ni apabila semua info dah ada, then kita fill in the blank. Kita masuklah maklumat. Masukkan maklumat. Jadi, untuk hasil tambah punca, kita akan dapat this part dalam kotak ini. Untuk hasil darab punca pula, kita akan dapat yang bahagian ini pula. Then, kita selesaikan. So, daripada sini, nampak ya? Alfa ini yang saya ada tandakan biru ini, alfa, oleh sebab alfa ini sama dengan beta, maka alfa ini saya samakan dengan beta, maka kita dapat 2 beta sini ya. 2 beta, last sekali kita dapat beta sama dengan 5 per 6. Ya. So, tapi soalannya bukan nak cari beta, nak cari Q. So, kita teruskan lagi, kita belum jumpa jawapan lagi, teruskan lagi untuk hasil darab pula. Untuk hasil darab ini, apabila kita selesaikan, maka kita akan dapat jawapan. Masa ni lah nilai beta ini kita perlukan. Nampak kita dapat nilai beta dekat sini 5 per 6. Kita akan tolong dekat sini, masukkan semua-semua nilai ini, and finally kita pasti akan dapat nilai Q. Ok guys, so sekarang ni kita dah tengok dua contoh kan, dua contoh. Kita perhatikan kedua-dua contoh ini kita akan guna satu hasil tambah, satu lagi hasil darab. Ya, ini kita kena buat. Okey, kita tengok contoh yang ketiga pula, tengok macam mana. Contoh yang ketiga, dia kata, apa soalannya? Dia kata, tentukan nilai P. Okey, so nilai P ini kita lihat dekat sini, ini adalah persamaan kuadratik dia. So, somehow P is here. Ya, so kita nak tahu apakah nilai P. Jawapannya apa? Jawapannya adalah 8 per 27. Okey, tak apa. Macam mana kita dapat tu? Ya, keyword dia adalah yang ini. Dia kata, jika punca pertama, jika punca pertama adalah 2 kali ganda punca yang kedua, itu adalah dia punya keyword dia. Okey, so kita tahu sekarang kita ada 2 punca kan, alfa dan juga beta kan. So jadi biasanya kita letaklah punca pertama tu adalah alfa, punca kedua tu adalah beta. So jadi based on the keyword, 2 kali punca yang 2 kali ganda punca kedua, maksud dia
the valuable information yang hidden daripada soalan ini adalah yang ini, iaitu alpha sama dengan 2 beta. So now kita akan guna hubungan ini terhadap hasil tambah punca dan juga hasil darab punca. Ini normal ya, yang dalam kotak ini adalah yang telah pun saya sebut berkali-kali dalam subtopik ini ya, alfa tambah beta, alfa beta ya, hasil tambah dan hasil darab. Dan 2/3 ni kita dapat dari mana? 2/3 ni dapat daripada apa dia? Alfa tambah beta sama dengan negatif B per A kan. Yang ini adalah C per A kan. So kita masukkan semua maklumat ini ke dalam hasil tambah dan juga hasil darab. Okey, apabila kita dah siap kotak 2 ini, maka kita masukkan keyword ini. Ya, alfa sama dengan 2 beta. Nampak tak kat sini saya ubahkan dia? Alfa ni yang saya tandakan tik biru ni kan, dia akan jadi 2 beta. Yang ini pun sama juga ya, pada hasil darab ini, alfa ni saya terus ganti dengan 2 beta based on the given keyword in the question. So dari sini prosedur dia macam biasa. Daripada kotak yang sebelah kiri ini, kita akan dapat nilai beta 2/9, di mana nilai beta ini akan kita guna untuk bantu selesaikan kawan ni. Yang ini pula. Nampak? So, dan kita selesaikan seterusnya, akhirnya kita akan dapat nilai P. Ya? Nilai P itu 8/27. Boleh? Okay, good. Now, kita pergi kepada soalan yang lain. Kita tengok variasi soalan ya. So, soalan dia, cari nilai K bagi suatu persamaan kuadratik jika ada 2 soalan, puncanya adalah negatif 3, 1, yang B hasil tambah punca adalah 2. Okey, yang nombor 1 ni agak mudah. Dia kata jika puncanya adalah negatif 3. So, bila punca negatif 3, so kita terus gantikan X sama dengan negatif 3. Okey, kita terus gantikan X sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan kuadratik, and kita pasti akan dapat nilai K tersebut. Boleh? So nampak ni ya, gantikan X sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan kuadratik tersebut, dan kita buat sedikit pengiraan, dan akhirnya kita akan dapat jawapan nilai K, iaitu 2/3. Ini adalah untuk nombor 1 So ingat cara ni Dan yang nombor 2 pula, dia kata hasil tambah punca adalah 2. Ya. So jadi kita tahu yang tentang alfa dan beta tu kan. Ini dia yang dalam kotak ini, alfa tambah beta sama dengan negatif B per A. Ini yang kita dah sebut berkali-kali tadi tu kan. So jadi kita isilah tempat kosong. So alfa tambah beta sebenarnya adalah 2 sebab ini info ini diberi dalam soalan. Hasil tambah punca adalah 2. Nampak hasil tambah punca adalah 2 merujuk kepada bahagian ini. Therefore, this part gonna be 2. So, sekarang ni yang kita nak isi adalah yang bahagian ini. Negatif B per A. So, mana kita dapat A dan B ni? A dan B ni kita dapat daripada persamaan kuadratik di atas. So, this part, K tolak 1 adalah A, minus K adalah B, dan C adalah 1. Ya, so dalam hal ini C kita tak gunalah ya. Ini cuma kita kumpulkan maklumat. So jadi masukkan semua info ni ke dalam sini, kita kembangkan, and definitely kita akan dapat nilai K, iaitu K sama dengan 2. Boleh? Okey, now kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan terakhir. Ini ada beza sikit. Cuba tengok soalan. Jika alfa dan beta adalah punca-punca persamaan berikut. Okey, ayat ni standard ya, ayat ni standard. Tentukan persamaan. Okey, tentukan persamaan. Nampak tak? Saya ada kotak merahkan perkataan ini. Tentukan persamaan yang mempunyai punca-punca berikut. Nampak tak? Maknanya kita kena nak dapatkan persamaan ini dengan punca-punca yang baru ini. Ya, daripada atas ini our first line statement ini, daripada sini kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat alfa tambah beta berapa, lepas tu alfa darab beta berapa. Itu our basic information. Itu kena cari. Hendak tak nak, itu kena cari.
bila dah dapat hubungan yang itu, then kita kena work out pula macam mana nak settlekan kawan ni pula. Persamaan. So ingat semula ya, ini yang saya gerakkan mouse ini adalah persamaan yang kita nak buat tau. Ini ya, x squared minus hasil tambah punca tambah hasil darab punca. Tapi hasil tambah punca ini bukan alfa beta tau. Bukan alfa beta, ini pun bukan alfa darab beta. Ya, ini bukan alfa tambah beta, ini bukan alfa beta. Tapi hasil tambah punca ini ada hasil tambah punca yang baru yang kita nak cari tu, iaitu yang ini. Yang ni. Ini maksud dia hasil tambah punca ini kita kena tambah lah. Ini alfa tambah 1 per beta tambah beta tambah 1 per alfa. Itu adalah hasil tambah punca. Hasil darab punca adalah merujuk kepada punca baru ni. So kena darab lah ni. Ini kena darab. Ya. So jadi cerita dia panjang sikit. Tapi yang paling penting adalah kita kena buat yang ini dulu. Lepas tu baru kita settle yang kedua. Okay, now ini adalah info dia ya. Info ABC dia 3 2 negatif 2 dan juga negatif 1. Kita nak pakai ni. Baik, ini dia. Kotak pertama ni, nampak tak? Nombor 1 saya buat ni. Kotak pertama ni adalah the basic info yang kita dapat daripada persamaan kuadratik. So jadi hasil tambah punca yang basic punya ya. Hasil tambah punca negatif B per A. Kita masukkan semua nilai, kita dapat ini. Alfa tambah beta sama dengan 2 per 3. Okey, kita stop sekejap kat situ. Lepas tu untuk hasil darab punca pula, kita tahu C per A. Kita masukkan nilai C, masukkan nilai A, kita dapat yang ini. Alfa beta sama dengan negatif 1 per 3. Okey, kita stop dulu. So, info yang ini kita akan gunakan untuk bantu untuk punca yang baru. Ya, punca baru mana? Punca baru adalah yang ini ya. Ini yang kita nak buat. So, jadi kita kena buat hasil tambah dan juga buat hasil darab. Mana dia? Yang ini tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Yang nombor 2 ini, proses dia adalah, ini adalah hasil tambah, ini adalah hasil darab. Nampak? So, jadi macam biasa, kita akan tambahkan, hati-hati buat proses algebra ni ya. So, bila kita tambahkan, kita akan perhatikan bahagian ini. Nampak tak? Ini, alfa tambah beta ini, mana kita nak dapat? Mana kita nak dapat tu adalah datangnya daripada yang atas ini. Nampak tak? Saya buat arah nak panah macam ni kan? So, dia akan bantu kita lah. Dia akan bantu kita untuk dapatkan jawapan dia. So, alfa tambah beta ini adalah 2 per 3. Yang ini, masukkan sahaja. Lepas tu setiap ni lah. Alfa tambah beta, alfa beta, macam ni kan? So, kita akan masukkan. Masuk. Akhirnya, kita akan dapat jawapan negatif 4 per 3. Maka inilah hasil tambah punca yang baru tu. Yang inilah. Dan inilah yang kita nak masukkan dalam persamaan kita nanti. So, kes yang sama berlaku untuk hasil darab. Kita darabkan seperti biasa. Jangan salah kat sini. So, bila kita darabkan kat sini, kita dapat yang ini. Dan apabila kita masukkan semua-semua nilai ini, kita akan dapat jawapan negatif 4 per 3. Okey, dan ini merupakan hasil darab punca. Jadi, bila kita dah dapat kedua-dua info ini, maka kita akan masukkan ke dalam mana? Ke dalam yang ini, ya. Ini adalah persamaan dan akhirnya kita akan dapat jawapan seperti berikut. Okey guys, so saya rasa sampai sini dulu video kita untuk kali ini. Kita akan jumpa pada video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.